keluar ke Masjid Quba, Nabi sembahyang jamak dan asar. Baik. Dalam isu ni memang ulama berbeza pendapat, banyak pandangan. Banyak pandangan dalam isu ni. Kalau ikut Abu Hanifah, dia kata lebih kurang 3 marhalah. Lebih kurang dalam 120 lebih kilometer. Ada yang kata macam mazhab Syafi'i lah 2 marhalah berdasarkan riwayat Ibnu Abbas. 80 lebih lah. Kalau ikut pendapat sebahagian ulama, dia kata 2 kilometer. Sebab ada 6 kilometer, salah satu amyal. Jadi guru saya, Syekh Syaraf Al-Qudah, dia ada tulis satu artikel jurnal Masafatu Qasri Salah. Boleh download daripada internet, ada dalam PDF, siapa yang boleh bahasa Arab. Masafatu Qasri Salah, jarak untuk qasar salat. Dia bawa semua pandangan ulama dan dia bawa semua dalil. Akhirnya dia buat kesimpulan, yang kata 80, yang kata 120 ni, pandangan-pandangan tu semua bersandarkan kepada pandangan sahabat yang bukan hadis Nabi. Tapi pandangan sahabat ni, dia bukan hujah dalam agama. Kita pun belajar kan dalam usul fiqh, qaulus sahabi tak dikira sebagai hujah, kecuali lah kalau pandangan sahabat tu pandangan yang akal tak boleh masuk, ijtihad tak ada ruang nak bincang, baru dikira sebagai mauquf lahu hukmul marfu'. Pandangan sahabat tapi hukum dia hukum seolah-olah macam diambil oleh Nabi, kerana benda tu tak ada ruang untuk ijtihad. Tapi masalah qasar salat ni memang ada ruang untuk ijtihad. Maka sebab itu Ibn Taymiyah, masa dia bincang benda ni, masa dia bincang masalah jarak musafir ni kan, dia kata kaedah kita nak tahu makna perkataan dalam Quran ni, pertama sekali kita kena refer dalam bahasa Arab. Apa makna dia? Ada tak had dalam bahasa Arab makna dia? Contoh dalam bahasa Arab, dalam hadis ada disebut tentang taswir. Inna ashaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Dalam hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Nabi kata orang yang paling dahsyat kena azab di hari kiamat nanti golongan musawwir. Nak faham makna taswir, musawwir ni, kena refer pada bahasa. Oh, rupanya taswir ni orang yang ukir patung, orang yang lukis potret. So kita faham makna dari segi bahasa. Tapi kalau bahasa pun tak membantu, bahasa tak membantu. Contohnya dalam Quran disebut perkataan salat. Bila kita refer pada bahasa, salat doa. Tiba-tiba Quran kata aqimus salah, dirikan salat. Maka salat tu ada rukun dia, bukan hanya semata-mata doa. Maka bahasa tak membantu, kita kena refer pada syarak. Macam perkataan riba. Riba dalam bahasa Arab apa maksud? Dalam bahasa tanah yang tinggi, tiba-tiba haram riba. So kita refer pada bahasa, bahasa tak membantu. Kita kena refer pada syarak. Apa makna pada syarak? Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Kemudian bila kita tengok perkataan riba, riba dalam hadis, riba jahiliyah, riba hutang. Riba dalam hadis Nabi jelaskan maksud riba duyun tadi, riba hutang. Kita bagi orang pinjam RM5, kita minta balik RM6. Ataupun riba apa? Riba buyu', riba jual beli yang kita hurai petang tadi. Siapa yang pergi RDC bagi tadi kan? Petang tadi. Kita hurai dah riba jual beli. Nabi jelaskan dengan detail. Maka ada hadnya dalam syarak. Ibn Taymiyah kata, bila kita tengok perkataan safar dalam Quran, perkataan safar, bermusafir dalam sunnah, pertama kita refer bahasa, bahasa tak ada letak had. Safar ni apa dia? Dia kata safar ni semata-mata berjalan di atas muka bumi, tak letak had pun. So kita refer pada syarak. Bila kita refer syarak, tengok hadis-hadis tak memberikan jarak yang jelas, kata Ibn Taymiyah. Bila bahasa pun tak bagi definisi,
syarak pun tak bagi definisi, maka Ibn Taymiyah dia pergi pada satu lagi step. Dia kata pergi tengok pada uruf, tengok pada suasana setempat. Apakah perjalanan yang dinamakan sebagai musafir di sisi orang tempatan? Syekh Muhammad Osman Shibir, seorang pensyarah di University of Jordan dulu, dia pernah tulis satu buku lah dalam masalah ni. Buku dia Fiqh Muqarin, dan dia bincang tentang masalah jarak musafir ni. Dia buat keputusan, dia ambil pandangan Ibn Taymiyah. Dia kata ikut uruf tempatan, suasana setempat. Dia kata ikut suasana setempat di Jordan, jarak perjalanan yang dikira sebagai musafir adalah 80 dan ke atas. Kerana dia kata 80 dan ke atas ni biasanya kalau orang nak musafir 80 km ni dia agak sikit serius lah. Kalau mak dia bawa lah bekalan, kalau yang dah anak tu dia akan bawa bekalan, menunjukkan dia betul-betul nak berjalan lah. Bawah pada tu biasanya orang relax lagi. Tapi kalau kita refer pada Malaysia, saya tengok okey, sebab kadang-kadang kita pergi Kuala Lumpur balik hari, tak ada berapa sangat lah nak bawa bekalan tu kan. Kadang-kadang kita bawah 80 km pun kita bawa bekalan juga. So tidak muntabit. Maka guru saya Syekh Sharaf Al-Qudah, dia mencari dalil. Dia cari lagi dalil untuk membuktikan ada ke tidak dalam hadis Nabi letak jarak. Maka dia cari. Dia kata dia jumpa dalam riwayat Muslim hadis daripada Syu'bah yang mengatakan Nabi SAW idza kharaja salasata amyal aw salasata farasikh qasara as-salah. Nabi bila keluar 3 mil ataupun 3 farsakh, dia akan kasar salat. Dia ada syak 3 mil ke 3 farsakh. Dia kata bila ada syak, kita kena ambil yang paling jauh, kerana tu yang yakin. Kan kita syak 3 ke 4 salat, 3 ke 4 kita kena ambil yang 3, kerana 3 tu yakin. So di antara 3 mil dengan 3 farsakh, kita kena ambil yang paling jauh, kerana tu yang yakin. Dekat ni ada syak sikit, maka dia ambil 3 farsakh. 3 farsakh bersamaan dengan, so saya kata tadi 3 farsakh ni ada beza sikit, kerana zaman Nabi tu dikira takribi, anggaran. Ada yang kata 3 farsakh ni 18 km, ada yang kata 24 km. Dia kata bila Nabi keluar 18 km, Nabi qasar salat. Macam perbahasan semakin menarik, kata kan. Tadi macam boring dengan 80 biasa. Tengok 18, oh menarik. Sudah pasal ni. Majoriti ulama dia tak pakai dalil ni. 4 mazhab tak pakai dalil ni. Kenapa tak pakai? Pertama dia kata sebab berlaku syak. Berlaku syak dalam dalil. Sebenarnya dia kata, guru saya lah, dia kata kalau syak, sepatutnya kita kena ambil yang yakin. Di antara 6 km dengan 18 km, 18 lah yakin. Majoriti ulama kata pula, oh tak, hadis ni kita jangan salah faham. Nabi bukan nak keluar 18 km, Nabi nak berjalan jauh. Tapi dia mula qasar salat bila dia lepas 18 km. Faham? Ke tak faham? Nabi nak berjalan jauh lagi, perjalanan dia tu melebihi jauh. Tapi bila dia mula qasar salat, bila dah cukup 18, baru dia mula qasar. Guru saya kata, tak betul juga. Sebab kalau itu betul, dah tentulah kita tak boleh qasar melainkan selepas 18 km. Tapi mazhab Islam kata, bila kita boleh mula qasar salat? Bila keluar dari kampung. Dan taklah 18 km ke tak 18 km. Kita keluar je pada pagar kampung. Sebab zaman Arab dulu, dia ada pagar. Arab kan dia duduk sekelompok, lepas tu padang pasir, lepas tu ada sekelompok lagi. Keluar daripada kelompok tu, katalah dia duduk betul-betul sebelah pagar. Selangkah keluar, dia boleh dah qasar. Tak payah tunggu 18 km. Ini takwilan antum, dia kata takwilan mazhab ni tidak begitu tepat. Dan dia kata, saya menjumpai satu lagi bukti yang mengatakan 18 km boleh qasar salat, ialah bila mana Nabi qasar di Mina.
Yang mana Nabi bila salat qasar dekat Mekah, Nabi sebut pada orang Mekah, atimmu salatakum fa inna qaumun safar. Sempurnakan salat kamu kerana kami ni musafir. Tapi bila mana Nabi salat dekat Mina, Nabi tak sebut kat orang Mekah gitu. Orang Mekah sekali qasar. Mekah dengan Mina berapa kilometer? Lebih kurang 18. So kita ada banyak pendapat dalam isu ni. Kita ada banyak pendapat. Kalau tuan-tuan rasa nak ikut mazhab Syafi'i, silakan. Siapa nak ikut Ibn Taymiyah? Silakan. Siapa nak ikut 18? Angkat tangan lah kan. Jadi ada perbezaan tu yang menyebabkan ulama berbeza pendapat lah. Ini masalah ijtihad sungguh lah. Okey, boleh dah? Sikit lagi soalan. Mana kalau kita boleh kerja tiap hari lebih daripada 18 km, adakah kita boleh tiap hari apa tu kasar? Itu yang saya tanya pada guru saya, dia tak boleh jawab. Dia kata, oh yang ni kena tanya fuqaha. Kena tanya geng-geng fuqaha. Dia orang hadis kan. Tapi maknanya dia kata 18 km tu bukan 18 bermula pada rumah. 18 bermula kita keluar daripada kawasan kita. Kalau macam kita duduk kawasan perumahan, keluar daripada taman perumahan kita tu 18 km ke depan. Kalau kita duduk kawasan kondo kan, keluar kawasan pagar tu. Itu pendapat dia lah, yang mana majoriti ulama tak setuju lah. Tapi dari sudut dalil nampak ada lah. Ustaz, yang kesimpulannya Ustaz pakai Dia saja tanya. Jangan. Anak dah kena ban dah kan. Sagi kena lagi. Pandangan saya tidak penting. Cik kan. Kerana saya bukanlah hujah lah agama kan. Ustaz, kalau transit ni Ustaz, Transitnya lah. contoh Ana duduk Kuantan, pergi KL, kemudian nak balik Kelantan tu, barang tertinggal di rumah, lalu Kuantan kalau ambil barang mandi lah, kemudian nak solat lah, boleh tak kalau kosak? Tak boleh. Tak boleh. Bila mana di rumah, Niat nak di Kuantan. tak boleh. Kerana masa sampai Kuantan, sampai di rumah tu entah bukan musafir. Dia nak dapat peruntukan musafir ni mesti keluar daripada tempat. Kita dah jadi musafir. Sebab tu dia letak syarat, mesti keluar daripada tempat kita. Supaya masa kita salat tu kita musafir, baru dapat peruntukan musafir. Kecuali kalau kita balik ke rumah di Kuantan, kita memang nak cepat, tak ada nak salat, takut lambat, maka kita ambil barang di rumah, kita pun keluar azan, kita tak sempat salat di rumah, kita pergi ke Kelantan. Sampai Kelantan kita boleh qasar. Ini yang disebut oleh Imam Nawawi. Boleh lah. Tapi nak solat di rumah qasar tak boleh. Kerana sampai rumah kita pegang musafir. Okey. Lagi soalan? Ustaz, Ya. ini adalah pembahasan masalah sahabat tadi. Sekarang kalau dulu dia kata sahabat Rasulullah SAW itu pakai unta, perjalanan itu memang lama 18 km. Sedangkan sekarang ni kita pakai kendaraan yang canggih. Bagaimana itu Ustaz? Tolong jelaskan. Untuk qasar lah. Untuk kasar, Okey. kita boleh sampai dengan sekelip mata lah maksudnya. Ya, ya. Ulama usul fiqh mencari punca kenapa dibenarkan qasar. Kenapa dibenarkan qasar? Maka dalam salat ataupun kenapa dibenarkan kita berbuka puasa? Apa punca? Hukum tu diikat dengan apa? Apa sebab dibenarkan? Orang yang tak mengaji usul fiqh, dia akan anggap, oh sebab nak bagi mudah lah. Salah. Kerana ilah dalam usul fiqh, dia mesti ada sifat zahir dan mundabit. Mundabit tu maksud dia konsisten. Kalau kejap ada, kejap tak ada, dia tak boleh jadi punca hukum. Contoh macam susah lah, masyaqqah. Bila kita musafir ni, kita ada sedikit kesusahan.
Tapi kadang-kadang tak ada susah pun. Kalau musafir naik kapal terbang, susah apa? Tak susah. Jadi ada perjalanan yang susah, ada perjalanan yang tak susah, maka dia tak menjadi hukum. Sedangkan hadis sebut Nabi qasar. Maka ulama usul fiqh kata yang menjadi punca hukum adalah bukannya susah, tetapi adalah qat'ul masafah. Semata-mata kita merentas jalan. Bila merentas jalan cukup kilometer, boleh qasar. Ada masyakkah ke, tak ada masyakkah ke, tak jadi masalah. Ini kemudahan yang Tuhan bagi. Kita jangan tengok diri kita saja. Kita juga kena tengok orang perempuan. Yang mana orang perempuan pergi musafir, hari ni pun susah. Dia nak ambil uduk di mana? Kalau tak ada toilet. Maka boleh jamak. Bila dia jumpa satu toilet, dia boleh ambil uduk di situ dalam keadaan tertutup, jamak tu. Jamak tu. Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, kita ambil lah. Tapi jamak ni dia ada pilihan, boleh jamak, boleh tak jamak. Tapi kalau qasar salat, afdal qasar. Jangan tak qasar bila kita musafir. Qasar. Tadi ada khilaf kan, ada yang kata 18. So kalau kita musafir macam saya lah, daripada KL ke JB berapa? 300 km. 300 ke 400 km lah. So saya qasar. Pasal apa qasar? Kerana qasar tu afdal. Walaupun qasar tu rakaatnya sikit. Kalau kita fikir dengan akal, solat 4 banyak lagi pahala kot. Tapi tak, dalam masalah musafir ni solat 2 banyak lagi pahala. Kerana Nabi tak pernah salat sewaktu musafir melainkan dia akan qasar. Kecuali kalau kita salat dengan imam yang imam tu tamam. Imam tu solat 4, kita salat belakang dia. Kita solat 4. Jangan buat kepala solat 2 pula. Tak, bila imam 4, kita 4 lah. Tapi kalau kita salat bersama dengan kumpulan kita, kita buat 2 saja. Kalau masuk tu? Ya? Kalau masuk tu? Aha. Kita safar, tapi tamam buat 4. Kita masuk daripada third and fourth. Okey. Kalau kita masuk tu kita tengok dia memang solat 4, kan? Maka pada masa tu kita pun buat 4. Kerana bila kita jadi makmum kepada orang yang tamam, kita mesti tamam. Sebab tu ulama mazhab Syafi'i tak benarkan kita salat qasar di belakang imam yang salat Jumaat. Kerana salat Jumaat tu tamam, bukan qasar. Jadi kita salat Jumaat belakang imam, kita nak salat qasar, tak boleh. Kita mesti salat Jumaat. Kita mesti salat Jumaat, tak boleh niat salat qasar. Kerana qasar tu qasar, dia bukan tamam. Salat Jumaat tu tamam. Begitu. Boleh lah? Dari segi tempoh tu kan Ustaz? Ya. Technical sikit Kalau 18 km straight ke Dia gini. Jalan yang kita lalui, jalan yang orang lalu, so kita lalu jalan tu cukup. Tapi kalau memang jalan tu dah tak cukup, kan, kita pusing-pusing pula kan. Nak bagi cukup, yang tu tak kira. Kita pun pusing kat roundabout kan, nak bagi cukup juga, tu tak boleh. Macam tadi? Dari segi tempoh dia. Tempoh musafir. Berapa tempoh untuk kita jadi musafir? Juga ulama bahas panjang benda ni. Ada yang kata bila kita niat nak duduk di satu tempat tu 3 hari. Tak masuk hari masuk dengan hari keluar. So kalau masuk hari masuk dengan hari keluar 5 hari. Ada orang disilap faham. Dia ingat kita bila kita musafir, kita boleh qasar di tempat tu selama 3 hari. Selama 3 hari, lepas tu baru tak boleh qasar. Salah tu. Mazhab Syafi'i tak kata gitu. Mazhab Syafi'i kata, satu orang bila dia sampai satu tempat dan dia memang daripada awal dia bercadang dan bertujuan nak duduk tempat tu lebih daripada 3 hari, tak masuk hari masuk dengan hari keluar, maka bila sampai tempat tu tak boleh dah qasar. Dia dah dikira bermukim. Tu mazhab Syafi'i. Adalah dalil dia. Kalau ikut mazhab Hanafi, dia kata boleh
selama berbelas hari. Tak silap saya disebut 16 ke 18 gitu. Kerana Nabi pernah salat qasar di Khaybar berbelas hari. Ada yang kata selagi mana dia memang tak nak menetap kat situ, maka dia bolehlah qasar. Saya pegang pendapat ni lah. Sebab Nabi duduk dekat Mekah 15 hari. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Nabi qasar. Maka bila kita duduk satu tempat, macam saya kan, saya duduk tempat ni, saya duduk JB, saya bukan nak duduk sini. Habis urusan saya balik kan. Katalah kita duduk situ, kita buat umrah kan. Umrah orang nak sembahyang tamam juga, sebab nak sembahyang imam kan. Itu tak nak ambil contoh umrah lah. Kita pergi Melbourne 9 hari. Kita pergi 9 hari. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Sampai Melbourne, duduk je kat rumah yang kita homestay kita nak duduk tu. Habislah salat. Tak bolehlah salat qasar lah, sebab 9 hari nak duduk situ. Tapi Nabi pernah salat di Mekah 15 hari qasar. Maka kalau kita nak ambil mazhab Imam Bukhari, boleh qasar di Melbourne selama 9 hari. Kerana kita bukan nak menetap kat situ. Kita memang ada urusan. Habis urusan kita balik. Maka sebab tu saya kata hujah tu nampak kuat lah. Mazhab yang kata macam tu dapat kuat. Kecuali kalau memang kita dah sewa rumah kat situ, memang kita nak menetap kat situ, maka masa tu baru dikira sebagai bermukim. Ni kalau kita duduk hotel 2 minggu, qasar. Dah tahu dah duduk hotel, memang tak menetap lama pun. Isterinya ramai Ustaz. Satu perak, satu bedak. Yang tu bila sampai rumah isteri dia, terputul lah. Kerana dia dianggap sebagai orang yang bermukim lah, bila dia ada keluarga di situ. Kecuali kalau dia tak ada keluarga di situ lah. Macam Nabi orang Mekah asalnya, tapi Nabi tak ada keluarga di situ. Bila Nabi sampai ke Mekah balik, memang Nabi boleh qasar, kerana dia dah pindah lah. Kalau kita balik rumah mak kita macam mana? Balik rumah mak, balik rumah mak sama lah juga. Kita bukan menetap di situ, kita dah ada rumah kita sendiri. Kita balik rumah mak kita, kita boleh qasar. Boleh? Ya. Macam-mana kalau urusan sesat sebulan Ustaz? Tak apa, qasar. Ibnu Umar pernah salat qasar 2 tahun kat Azerbaijan. Perang. Berdasarkan riwayat dalam kitab Zadul Ma'ad disebut. Tapi saya sebut ni bukanlah satu benda yang kita wajib pegang. Tapi kalau kita macam nak ikut mazhab Syafi'i, silakan, tak ada masalah. Ini masalah ijtihad ni. Masalah ijtihad. Dia kata susah lah Ustaz, saya nak ikut mazhab tu nampak macam ringan sangat. Saya nak pegang yang ihtiyat, saya nak pegang yang lebih berhati-hati. Tak apalah. Peganglah yang berhati-hati tu. Okey, tak ada masalah. Dia duduk situ sebulan kan, dia nak qasar. Kerana dia memang dia nak balik. Dia memang nak balik. Dia tak nak menetap situ lama. Sebulan nak qasar. Kalau ikut mazhab yang benar kan, okey, tak ada masalah. Kecuali kalau memang dia dah sewa rumah kat situ, memang nak menetap di situ kan, tak boleh. Dah, okey. Sila. Ya. Macam mana saya tak faham soalan tu? Pertama? Macam kita ni dah tukar zuhur. Lepas tu kita ada tugas. Dan tugas ni nanti asal memang kita akan langgar ni. Kita tak boleh tinggal. Kita asal kita tarik semua tu asal. Tamam macam Jama'. Jama'. Dia gini. Jama' salat tanpa qasar dibenarkan jika ada keperluan yang sangat-sangat mendesak. Qasar hanya untuk orang musafir. Tapi jama' tanpa qasar boleh orang yang tak musafir buat. Terutamanya yang ada dalil hujan. Kita pergi masjid, hujan, maka imam boleh jama'. Jama' takdim. Dia lepas sembahyang maghrib tengok hujan lebat, dia bangun solat isyak pula, jama'. Boleh. Ini orang yang biasa duduk di luar negara dia tahu lah. Sebab tu kalau saya duduk Jordan, salji turun, ramailah masjid, ramai orang. Sebab apa? Nak ambil peruntukan jama'. Muka yang tak pernah datang masjid pun nampak.
Saya tanya guru saya, boleh ke ni? Dia kata ikut hukum fiqh boleh lah. Tapi dia dengan Tuhan lah, tak malu lah. Bila nak jamak baru datang. Dan juga sakit. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan juga Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas kata Nabi salat secara jamak. Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asri min ghairi khaufin wala matar wala marad. Nabi salat jamak antara zuhur dan asar tanpa sakit, tanpa hujan dan tanpa perang. Jadi Sa'id bin Jubair, anak murid pada Ibn Abbas, ditanya, lima fa'ala dhalik, kenapa Nabi buat macam tu? Ibn Abbas kata, soalan hang ni aku tanya dulu dah pada Nabi. Arada alla yuhrija ummatah, Nabi tak nak menyukarkan umat dia. Maka dalam isu tu boleh untuk kita jamak, sama ada jamak takhir ataupun jamak takdim. Jika kita tahulah yang memang kita akan langgar dengan tugas yang penting, sangat-sangat penting. Macam doktor yang bedah kan, bedah sangat lama tu, dia boleh jamak. Ataupun dia nak ambil exam di luar negara yang mana bidang itu memang diperlukan oleh umat. Kalau dia tak masuk exam tu, dia tak akan lulus periksa. Umat perlu ilmu tu, maka dia boleh jamak salat. Sama ada takdim ataupun takhir, tidak menjadi masalah. Boleh. Begitu juga kita boleh buat jamak takhir. Kalau kita ni naik bas dan kita minta pemandu berhenti, pemandu tak nak berhenti. Kita musafir. Kita tahu daripada rumah kita, kalau kita naik bas, memang maghrib akan tinggal. Kan? Kita naik tu pukul 7, sampai dekat KL pukul 9 malam. Memang tak ada dah maghrib. Tapi bila sampai rumah kita, kita takkan nak buat kasar pula. Kan? Stesen bas sebelah rumah kan? Maka pada masa tu kita boleh buat jamak takhir. Tapi tanpa kasar lah. Kita buat di rumah. Tidak menjadi masalah. Boleh. Islam itu mudah. Tapi jangan jadikan adat dan kelaziman. Ini hanya peruntukan dalam keadaan yang sangat-sangat darurat. Sekali dengar pula ada hadis Zat, maka saya hari-hari sebenarnya mak. Itu Syiah punya kerja. Itu bukan kita. Kita boleh. Sebab Nabi dia biasa dia solat pada waktu dia. Tapi bila ada keperluan, dia solat jamak. Sakit contohnya. Sakit boleh jamak. Orang istihadah, perempuan yang turun darah tak berhenti, dia akan kena ambil wuduk setiap kali waktu salat. Jadi dia boleh jamak salat, sama ada takdim ataupun takhir. Ini peruntukan yang Tuhan bagi pada orang-orang yang ada keperluan. Yang ada keperluan, tidak menjadi masalah. Boleh lah? Bila kita dah ada rumah kita sendiri, maka kita dah menjadi orang tempat tu. Jadi bila kita musafir pergi ke rumah mak kita, kita bukan orang tempat tu dah. Kerana makanul iqamah kita telah berbeza. Maka kita boleh jamak di rumah mak kita. Macam Nabi lah. Macam Nabi, dia dah tak ada rumah di Mekah, tapi dia orang Mekah. Dia boleh jamak di Mekah. Dia boleh qasar di Mekah.